Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Aku nak mulakan video pada hari ini dengan sedikit snippet berita lah. Berita ni bukan baru tetapi dan juga taklah lama sangat, masih dalam bulan ni juga. Ianya mengenai dengan kejatuhan mata wang ringgit kita. Kejatuhan wang ringgit, semalam Bloomberg melaporkan bahawa ekonomi Malaysia diambang bahaya. Mereka berpendapat isu malu itu adalah soalan nombor 2. Nombor 1 sekarang ni ekonomi dan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia bakal terjejas. Ini akan memberikan long term impact kepada nilai mata wang ringgit kita. Bursa saham merudum, hilang berbilion ringgit kesan daripada krisis politik. Bukan sahaja daripada segi politik, COVID dan sebagainya, sangat-sangat mempengaruhi ekonomi kita. Dan sekarang ni, frankly speaking, ekonomi negara, ekonomi rakyat sangat-sangat terjejas dan kita tidak nampak lihat perkara ini akan berlalu ataupun perkara ini akan pulih dalam masa terdekat. Banyak benda yang harus kita fikirkan demi melangsungkan kehidupan kita. Selain daripada itu, kita juga kena fikir tentang masa depan. Bagaimana kita nak menjamin apa yang kita ada ni akan terus ada ataupun apa yang ada ni boleh kekal berharga ataupun boleh digunakan di masa depan kelak supaya kita tidak terjejas dari segi ekonomi apabila keadaan terus meruncing. Di sini aku nak ingatkan bahawa aku bukan seorang pakar keuangan, aku bukan seorang panggil tu consultant, alright? Aku bukan seorang penasihat keuangan. So jangan ambil nasihat aku bulat-bulat mengenai investment dan sebagainya. Aku ingin menceritakan tentang apa yang berlaku sekarang dan aku ingin berkongsi dengan korang apa yang aku lakukan. Di dalam masa-masa tengah genting ni, banyak orang tanya aku pasal nak invest, pasal nak dapat duit, masa macam mana kita nak beranakkan duit kita dan sebagainya. Ada yang tanya aku, bang, kripto okey tak bang? Bang, forex ke kripto? Bang, kripto ke forex? Forex ke kripto? Forex ke kripto? Kripto ke forex? Aku dah pening. Okay? Balik-balik forex, balik-balik kripto, balik-balik kripto, balik-balik forex. Kalau korang nak tahu, segala pelaburan yang dibuat, tak kira lah pelaburan duit ke, emas ke, kripto ke, saham ke, ianya bukan pelaburan jangka masa pendek. Bukan untuk short term. Bukan dengan berbekalkan RM1,000 hari ni kita berharapkan lagi esok lusa akan naik jadi RM5,000. Bukan. Itu bukan cara investment. Investment ni, segala benda yang korang invest adalah datang daripada hasil duit lebihan. Maksudnya korang dah bayar hutang itu, dah bayar ini, dah bayar segala-gala benda yang wajib dan akhirnya ada duit lebih dan korang ingin laburkan. Itulah sebaik-baik pelaburan sebab kita tak nak sentuh duit yang kita perlukan untuk membayar duit kewajipan. Macam kita punya bil telefon lah, kita punya bil elektrik lah, kita punya kereta, rumah, susu anak, pampers dan sebagainya. Sebab jika kita put that kind of money ke dalam kita punya investment, kita akan menjejaskan apa yang kita perlukan sekarang. Untuk menjawab balik soalan mula-mula tadi kan, nak forex ke kripto? Kripto ke forex? Lepas tu ada pula emas. Jawapan aku paling mudah adalah kita kena ukur masing-masing punya risiko. Aku tak nak sentuh pasal forex sebab aku tidak berada di dalam kancah trading forex. Tapi aku ada pengalaman dalam memiliki coin, bitcoin dan sebagainya. Dan di sini juga aku start guna emas. Kedua-dua benda ini, kripto dan emas, adalah dua form of kita punya investment. Kita boleh beli emas, kita boleh beli kripto sebab kita tahu saban hari harga kedua benda ini akan naik ataupun turun. Tetapi dah kalau nama ni buat investment, takkanlah semua benda tu hari-hari nak turun. Kalau hari nak turun, buat apa orang nak invest kat benda situ kan? Cuma perbezaannya adalah volatility. How volatile the market is. Betapa mudahnya sesuatu market itu untuk naik dengan turun harganya. Sebagai contoh, kita dapat lihat harga emas hari demi hari, dia perubahannya tak banyak. RM1, RM2, RM3 perubahannya. Tetapi kita ke dunia kripto, perubahan harga market itu boleh berubah dalam keadaan yang sangat-sangat ekstrim. Sebagai contoh, pada bulan ini sahaja, segala investment yang aku buat di dalam kripto turun 50%. Ya, kau boleh bayangkan tak? 50% apa yang aku invest hilang. Kalau korang invest RM10,000 di dalam cryptocurrency pada bulan ini, pada minggu ini, pada bulan ini, nilai investment korang akan susut sehingga 45% ataupun 50% depending on coin apa yang korang beli. Tetapi sepanjang bulan ini, pergerakan harga emas hanya dari sekitar 1 hingga 2% sahaja. Dia naik ke, dia turun ke, benda tu perbezaannya tak banyak. Kita kena faham tau guys, itu ni dicipta oleh manusia. Manusia yang buat, company yang create setiap coin-coin yang ada. Segala harga coin ini, nilai coin ini semua ditetapkan oleh kalangan players. Siapakah players itu? Mereka di dalam industri Bitcoin, di dalam industri trading, yang beli Bitcoin, yang jual Bitcoin, yang beli Bitcoin, yang jual Bitcoin. Mereka inilah semua yang menentukan harga Bitcoin tersebut. Sebagai contoh, jika ada satu manusia yang kaya raya gila babi, dia beli sesuatu coin itu dengan amount yang banyak, secara automatically coin yang dia beli itu yang dalam keadaan yang sangat banyak akan membuatkan nilai coin itu semakin tinggi. Dan
apabila dia jual, dia buang coin tu kepada market, contohnya berbilion-bilion coin dia buang begitu saja, secara automatiknya market juga akan follow tindakan beliau. Harga coin itu juga akan merudum jatuh. Jadi kripto ni bukan kata tak bagus, bukan nak kata bagus, tetapi dia punya risiko dia berbeza dengan emas. Kalau korang nak tahu pula, emas ni adalah duit ataupun harta ataupun satu galian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan dah letak kat dunia ni sebelum wujudnya manusia, sebelum wujud dinosaur, dia letak kat dunia ni dan untuk digalikan. Amount emas itu di atas muka bumi ini tidak berubah. Berbeza dengan kripto, coin itu, katalah sesebuah coin itu dikeluarkan sejumlah 300 trilion coin. Masa akan datang untuk menaikkan harga coin, developer itu boleh melupuskan sejumlah coin untuk menaikkan harga coin, dan juga dia boleh cipta lagi coin-coin baru. Tidak bagi emas. Contoh katalah total emas yang ada kat atas muka bumi ini, katalah contohlah 3 trilion kilo. 3 trilion kilo tu tidak akan kurang ataupun bertambah. Dalam satu masa itu mungkin tidak semua 3 trilion kilo emas itu dapat dijumpa dan serentak. Masih ada dalam simpanan, masih ada dalam tanah lagi dan sebagainya. Benda tu takkan hilang tau. Emas tu akan tetap ada. Orang tak boleh lupuskan emas tu. Harga emas tu akan jadi lebih stabil. Jika korang nak simpan, nak invest on something, investlah kepada something yang lebih tahan lama, yang boleh tahu nilainya lagi 10 tahun tidaklah sampai akan jadi kosong. Dan pada hari ini aku nak kongsi dengan korang apakah kebaikan kalau korang simpan sekeping 2 emas ini, kad emas ini di dalam wallet korang. Tak payah banyak, 1-2 pun sudah memadai. Dia macam credit card, macam debit card je size dia, dan korang boleh simpan kat wallet korang. Dan hari ini aku akan berkongsi dengan korang kenapa perlu korang simpan sekeping 2 kad ni di dalam wallet korang. Jika korang simpan sekeping 2 di dalam wallet korang ini, ianya akan jadi macam satu imunisasi, akan jadi satu macam vaksin kepada sikap boros korang. Apabila korang ingin belanja sesuatu benda, alright, korang nak keluarkan kad, keluarkan duit, korang akan ternampak kad ni tau, dan ianya akan macam memberi peringatan, akan ingatkan korang bahawa macam kata nak beli sekeping lagi bulan depan, kata nak beli lagi emas untuk simpan lagi bulan ni, kenapa nak belanja lagi, kenapa nak boros sangat. Dia macam bagi warning tau. Yang kedua, kalau korang letak sekeping gold bar ini, sekeping kad ini yang ada emas di dalam wallet korang, dia tak akan pergi mana-mana kecuali kalau hilang lah, kalau rembat lah kan. Bila ia berada di dalam wallet korang, satu kad ni 1 gram, korang letak kat wallet korang 1 gram ni, nilai dia tetap akan 1 gram RM260. Contohnya pada harga sekarang ni kan, sekeping ni 1 gram emas ni RM260, dan ianya akan kekal di situ dengan nilainya yang macam tu. Berbeza jika korang ambil duit kertas RM300 letak kat wallet korang, berapa lama boleh tahan duit kertas tu, compare dengan berapa lama ini boleh tahan di dalam wallet korang berbandingkan dengan korang punya duit RM300. Korang ambil RM300 letak dalam wallet, kalau letak benda ni sekeping letak dalam wallet, tengok mana satu habis dulu. Itulah perbezaan kalau kita menabung sendiri dengan menabung emas. Kalau korang spend duit untuk beli emas, korang menabung emas. Dengan cara korang menabung emas itu, secara tidak langsungnya, apa benda yang ditabungkan itu sukar untuk dikeluarkan, sukar untuk korang belanja balik benda tu. Kalau korang tabung duit, kalau korang simpan duit di dalam wallet korang ingat asingkan duit dalam wallet, asingkan duit, benda tu tidak tahan lama. Dan akhir sekali, kenapa korang kena simpan sekeping 1 gram emas ni di dalam korang punya wallet? Kerana ia akan membuatkan anda berasa selamat, like a security lah. Kenapa aku cakap macam tu? Ini adalah kerana korang pergi kat mana-mana di dalam dunia, jika korang tak ada duit langsung, tiba-tiba hilang semua duit, kad ATM tak ada pakai, akaun dibekukan, apa benda semua, korang masih ada ini. Korang boleh pergi mana-mana tempat, korang boleh cairkan dia untuk dijadikan duit. So aku bukan nak bagi tempat korang pergi bakar cairkan apa. Korang boleh jual benda ni kan, korang boleh dapatkan nilai ringgit ataupun nilai mata wang sesuatu tempat itu dengan menjual emas ini. Tak kira mana-mana kat dunia, everyone will speak gold, everyone will accept gold. Tapi kena pergi tempat yang betul lah. Janganlah kau pergi kedai elektronik kau nak jual benda ni, memang tak dapat apa lah kan. So but again, apa yang ingin cuma masukkan adalah ini adalah form of security. Tak kira kita pergi mana-mana, kita akan tetap rasa kat diri kita, yes, I have something that will always be with me, yang ada nilai. Macam contohnya macam ni, ada 2 keping, easily dalam RM500 ada dalam tangan kita. RM500 tu ada dalam kita punya wallet. Apa-apa terjadi, apa-apa emergency sekalipun, insya-Allah benda ini boleh korang jual, boleh korang cairkan untuk korang dapatkan nilai ringgit untuk korang teruskan kelangsungan hidup sekiranya memerlukan, sekiranya berada dalam keadaan sangat-sangat kecemasan. Benda ini korang tidak boleh dapat dengan Bitcoin. Sebagai contoh, jika korang ada pegang sesebuah coin, tak kira lah coin tu harga dia bagaimana ke, apa macam mana ke, kemungkinan coin itu boleh
jadi kemungkinan nilai coin tersebut boleh jadi jatuh teruk pada esok harinya sangat-sangat tinggi, boleh jadi. Dan apabila sesuatu benda macam tu berlaku, ada berlakunya crash market dan sebagainya, kemungkinan untuk korang jual coin itu juga mungkin mustahil. Aku dah pernah kena. Benda ni selalunya terjadi kepada coin-coin yang baru dan sebagainya lah. Apabila kita dah macam nak beli, lepas tu nak jual balik, tak boleh jual. Sebab apa? Sebab coin tu memang dah tak ada value dah langsung. Berbeza dengan gold, tak kira lah berapa banyak kau simpan dalam wallet kau, itulah nilainya. Anytime nak jual, kat mana-mana tempat yang boleh menerima emas akan dan hendak membeli emas korang. Tak adanya korang pergi bawa emas tu, tak nak, kita tak nak beli emas. Tak ada. Sukar untuk korang jumpa kedai emas, bank, arah nu. Jarang manusia-manusia ini atau pihak-pihak ini tidak menerima emas. Dan boleh dikatakan mustahil orang tak nak emas. Aku harap video ini dapat membantu korang. Kalau korang ingin membeli emas, kalau korang ingin memulakan tabung, kalau korang ingin memulakan kalau korang ingin mula tabung emas ni, menabung untuk emas ni, korang boleh contact number kat bawah ni. Aku akan berikan WhatsApp link kepada seorang lelaki yang bernama Zaim ni. Dia adalah ejen aku, seorang ejen public gold ni. Dia sangat banyak-banyak membantu aku. Aku nak beli ke, aku nak jual ke apa, dia semua orang ni. Ini dia lah orangnya. Dan korang tahu tak, kalau orang nak beli emas tapi korang tak ada duit sekarang kan, contohnya korang nak beli 2 gram emas, korang tak ada duit, tak ada RM500 sekarang, korang boleh bayar ansur-ansur dengan cara kita menabung. Dia ada pelbagai plan. Dan jangan risau, public gold ini sangat-sangat reliable, sangat-sangat trusted, and memang dia dah credited. So benda ni sangat-sangat legit. Ada isu takut kena tipu lah, apalah. Mereka adalah entiti paling lama kat Malaysia yang berurus niaga emas. So don't worry guys, these people are trusted, organisation dia trusted, people dia trusted. Segala apa yang mereka keluarkan, produk yang mereka keluarkan sangat-sangat berkualiti. Paling penting, memudahkan para investor, memudahkan mereka yang baru nak mula untuk membeli emas. Jadi apa tunggu lagi guys? Kontak nombor kat bawah ni. Aku akan sediakan kontak dekat description dan juga aku punya pin komen untuk korang cari aku punya ejen ni, untuk korang berurus niaga dengan dia, tanya dia, minta nasihat pakar untuk korang memulakan journey hidup korang sebagai seorang pemegang emas. Till then, see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.